Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan lagi dengan tajuk garis lurus serenjang. Hari tu kita dah buat dalam buku modul 1 hingga 4. So hari ni cikgu nak sama-sama terangkan pada kamu macam mana cara nak jawab soalan 5, 6 dan 7. Tiga soalan daripada buku modul PAK juga. Okey, ini muka surat 138. Kita sambung hari ini nombor 5. Okey, rajah menunjukkan garis lurus. Okey, ini ada satu garis lurus, nama dia PQ, di mana titik P adalah 60 dan awak kena tahu ini adalah pintasan X sebab dia menyentuh pada paksi X. Manakala Q ini adalah pintasan Y sebab dia menyentuh pada garis Y. Okey. Dan kena tahu kalau pintasan X, Y ni adalah sifar, jadi 6 sifar, 60. Manakala pintasan Y, X mesti kosong. Jadi kosong negatif 8. Ni kena tahu pintasan X, Y kosong, pintasan Y, X yang kosong. Kemudian soalan dia nak minta tulis persamaan PQ dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, untuk pengetahuan pelajar, kalau bentuk pintasan, okey, kalau katakan dua titik tu menyentuh pada pintasan Y dan pintasan X, jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus, okey, kita tak perlu nak guna formula ni pun tak apa. Okey, biasakan kalau persamaan garis lurus kan cikgu kata, kena buat formula ni kan. Tapi kalau dia bentuk pintasan, kita boleh buat persamaan garis lurus dia dalam bentuk macam ni. Okey, jadi mudah saja. Mula-mula kita mulakan dengan pintasan X. Okey. Okey, pintasan X berapa nombor dia? 6. Jadi kita buat saja X mesti ada X. Okey, kalau bentuk pintasan mesti ada X tambah Y. Jadi X tu tengok per A tu adalah nombor apa dekat pintasan X? Nombor 6. X dan Y ni memang kena tulis ya. Sebab persamaan kan kalau kita buat Y sama dengan MX tambah C. M dan C saja bentuk nombor, Y dan X memang dalam sebutan dia lah Y dan X. So untuk mendapatkan persamaan mesti ada X dan Y lah. Jadi A tu yang kita tukar. Yang bawah tu yang kita tukar, kita tengok je nombor dia berapa, 6. Okey, kalau nombor tu negatif 6 berada di sini, di sebelah negatif ni positif kan? Kalau negatif berada di sini, kita buat je X negatif 6. Contoh. Okey, Y pula. So, pintasan Y, kita tengok nombor apa yang memintas pada paksi Y, negatif 8. So, kita buat negatif 8, mesti samakan dengan 1. Okey, kalau bentuk pintasan, dia mesti samakan dengan 1. Okey. Jadi, kalau tengok, itulah jawapannya. Okey, ataupun awak nak murnikan lagi, boleh buat tolak. Okey, sebab positif dengan negatif akan dapat negatif. Jadi dia nak persamaan ni dalam bentuk macam ni, so tinggalkan saja. Okey, itulah jawapannya. Okey. Kalaulah dia tak nak dalam sebutan ni, okey, ni sebagai tambahan lah. Kalau tak nak dalam sebutan bentuk macam ni, kita boleh teruskan lagi. Kita nak tukar kepada bentuk macam ni, macam mana? Okey, ni sebagai tambahan lah. Yang ni cikgu kata sebelah sini kena samakan penyebut dulu. Okey, 48. 6 dengan 8, 48. Yang ni dapat 8X. Yang ni darab 6, atas pun darab 6, jadi tolak 6Y. Okey. Kemudian 48 pergi ke sana. 8X tolak 6Y sama dengan 48. Okey. Dan kalau nak kecilkan pun boleh, ataupun nanti dulu. Kita buat negatif 6Y. Pindahkan. 8X tambah 48. Okey. Kalau nak tinggalkan Y sahaja, semuanya bahagikan dengan negatif 6. Okey. Kalau kita boleh murnikan lagi, dia dapat Y sama dengan negatif 4 per kecilkan guna sifir 2 kan. Okey, ni 6 dapat 8. So ni adalah kalau dia nak minta lah tukar dalam bentuk persamaan am. Y sama dengan MX tambah C. Ini nama dia persamaan garis lurus bentuk pintasan
Ini bentuk pintasan, ini persamaan arm dia lah. Dalam bentuk Y sama dengan MX, dia tinggal X Y sama dengan MX tambah C. Ini untuk pengetahuan awak lah. Okey, sebenarnya kalau dah dikata nak persamaan garis lurus dalam bentuk macam ni, so awak boleh mulakan daripada sini. Boleh guna formula ni, nanti akan dapatlah bentuk macam ni. Ataupun kalau awak tak nak guna bentuk pintasan, awak boleh guna formula ni lah. Y tolak Y1 sama dengan X tolak X1. Okey, awak guna formula ni, nanti awak akan dapatlah bentuk macam ni. So ada dua, kena jelas. Kalau bentuk pintasan macam ni. Okey, kalau dia nak dalam bentuk persamaan arm, Y sama dengan MX tambah C, so ada dua cara. Awak boleh mula daripada sini, nanti berakhir di sini juga. Okey, kalau awak tak nak guna dalam bentuk pintasan, awak boleh terus guna formula Y tolak Y1, MX tolak X1, nanti jawapannya tetap sama. Okey, untuk yang ini cukuplah sampai situ dahulu. Okey, next soalan B pula. Okey, masih lagi soalan nombor 5. Cari persamaan pembahagi dua sama serenjang. So ingat, ni cari persamaan. Cari persamaan. So kalau persamaan kena guna Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. So dia selari ke serenjang? Pembahagi dua sama serenjang. So kena guna konsep serenjang. Okey. Mula-mula kita cari M dulu. Macam mana nak cari M? M tu adalah kecerunan. Kita nampak kat situ dia ada dua koordinat. Okey, dua koordinat. So boleh cari kecerunan lah. Okey. M sama dengan, awak boleh rujuk buku lah, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gunakan koordinat tadi, awak akan dapat negatif 4 per 3. Okey. Kalau tekan kalkulator nanti dapat 4 per 3. Ini adalah M1. Kalau selari, cikgu kata, kalau selari, M yang ini boleh terus ambil 4 per 3. Tetapi ni serenjang. Serenjang dia kena guna M2. So macam mana nak dapatkan M2? M1 darab M2 samakan dengan negatif 1. Sebab ini adalah konsep serenjang. Cikgu suruh ingat Kalau selari, M1 sama dengan M2. So kalau nak dapatkan kecerunan, sebab tu boleh terus ambil M1. Okay, itu kalau selari. Sebab M1 sama dengan M2. Okay, kalau serenjang, kita kena modify guna M2. So masukkan kat sini 4 per 3. Jadi awak akan dapat negatif 3 per 4. M2 dia. Okay. Jadi M dia dah boleh M2 dah tahulah negatif 3 per 4. Okay, masalahnya titik. Okay, koordinat. Koordinat nak ambil titik mana? Q ke 4? Okay. Q ke P? 4 pula. Q ke P? Untuk kes ni tak boleh guna Q, tak boleh guna P. Kena guna. Kalau sebelum ni kita dah jumpa titik tengah. Kan? Pada soalan nombor 4 tu. Soalan nombor 4 hari tu kita menggunakan titik pintasan Y. Okay, kita dah pernah tengok titik tengah, kita dah pernah tengok kalau soalan nombor 4 tu, baru ni kita bincang nak dapatkan titik C tu kita guna konsep pintasan Y. Okay, yang ini benda baru pula, pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya kalau kita tengok PQ ni ada satu garis di mana yang kita nak cari tu dia bahagi dua garis tu. Pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya dia bahagi dua dan garisan tu serenjang. Serenjang 90 darjah. Okey, ni garis PQ dan dia bahagi dua tengah-tengah. Jadi garis merah ni lah yang kita nak cari sebenarnya. Garis lurus pembahagi dua sama serenjang PQ. Okey, ni lah yang membahagi dua garis PQ dan dia serenjang. Jadi dia nak tahu titik ni sebenarnya. Titik yang cikgu merahkan ni.
Ini adalah sama maksudnya dengan tengah-tengah. Okey, kadang-kadang soalan kata cari persamaan garis lurus yang melalui titik tengah PQ. Itu satu. Kalau tak, dia boleh juga tanya macam ni lah. Cari garis lurus yang melalui titik tu, dia membahagi dua sama serenjang. Maksudnya dia bahagi dua. Samalah dengan titik tengah. Okey, kadang-kadang dia cakap titik tengah. Kadang-kadang dia cakap, ni benda barulah awak jumpa hari ni. Pembahagi dua serenjang. Maksudnya dia bahagi dua garis PQ tu. Samalah dengan titik tengah. So nak dapatkan titik X1, Y1 tu, tak boleh guna Q, tak boleh guna P. Cari titik tengah dia. Okey, jadi titik tengah. Titik tengah PQ adalah X1 campur X2 bahagi 2. Y1 campurkan dengan Y2 kita negatif 8 bahagi 2. Gunakan macam mana nak dapatkan titik tengah? Gunakan koordinat PQ tadi. Jadi titik tengah dia awak akan dapat 3 negatif 4. Jadi titik ni lah yang kita nak gantikan dekat Y1 dan X1. Okey, jadi kita tulis balik persamaan tu sebab kita dah ada kecerunan, kita dah ada koordinat. Okey, koordinat tu kita guna daripada titik tengah. Y tolak Y1, Y1 kita negatif 4. Kita ambil titik ni. Kecerunan kita ambil M2 tadi. Jangan ambil M1, ambil M2 sebab dia serenjang. Lepas tu X tolak X1 ambil balik dekat sini. Titik tengah tadi. Jadi kita selesaikan. Ni Y tambah 4. Okey, darabkan. Yang ni darab akan dapat 9/4. Di sini kita susun Y sama dengan X tambah 9/4 tolak 4. Jadi awak akan dapat negatif 3/4X tolak 7/4. Inilah persamaan dia. Okey. Persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus PQ. Okey, PQ kita macam tu, dia nak garis lurus yang membahagi dua. Dia nak garis lurus ni. Persamaan dia. Ini adalah persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey, settle untuk soalan nombor 5. Sekarang kita tengok soalan nombor 6. Okey. Soalan nombor 6. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan dua garis lurus AB dan CD yang berserenjang. Okey, ni highlightkan perkataan berserenjang. So dalam kepala kalau berserenjang kena ingat M1 darab M2 samakan dengan negatif 1. Jadi dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, dia bukan nak soalan dia bukan nak persamaan garis lurus. Jadi tak payahlah nak guna formula ni. Okey, sebab dia bukannya nak persamaan garis lurus. Okey, dia nak soalan dia ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi kita nak guna maklumat apa? Okey, kita gunakan maklumat ni. Okey, kita cari M1, kita cari M2. M1 kita boleh dapatkan daripada AB. Okey, AB Y tolak Y sama dengan KX tambah P. So ni dah susun cantik-cantik, kita just compare sahaja. Okey, kecerunan dia adalah K. Tengok kat sini kan? M adalah kecerunan. Okey. Manakala untuk CD pula. Okey. PY sama dengan P tolak K X tambah 4. Okey, kita cari kecerunan dia. Okey, macam mana nak cari kecerunan dia? Kita kena jadikan Y sahaja. Jadi ni kita kena bahagi semua dengan P. Ini pun kita bahagikan dengan P. Okey, sebab kita nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia ni lah. Okey, ni M dia. Ini adalah kita anggap sebagai M2. P tolak K per P. Okey, sekarang kita dah ada M1 dan kita dah ada M2. Okey, jadi nak buat apa?
Kita gunakan konsep serenjangan tadi. Serenjang M1 darabkan M2 samakan dengan negatif 1. Jadi K samakan dengan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, sebab ni konsep serenjang. K, akan sama dengan K darabkan dengan, sebab dia banyak buat kurungan. Okey, dan kita selesaikanlah. Nanti maksud dia, ungkapkan P, maksudnya P duduk di depan, sebutan-sebutan lain duduk di belakang. Jadi, macam mana nak selesaikan? Okey, kita boleh darab masuk yang atas. Kita darab atas saja. KP tolak K kuasa 2 per P. Okey, kalau nombor dengan pecahan, kita darab dengan atas saja. Yang bawah kita tak darab, ya. So, yang ni pindah. KP tolak K kuasa 2 sama dengan negatif P. Okey. Jadi, dia kata nak ungkapkan P di situ. Jadi, sekejap. Okey, jadi dia nak ungkapkan P. Masalahnya kat sini P, kat sini pun ada P. Jadi, kita kena faktorkan. Kita kumpulkan dulu. Kita boleh letak KP tu dekat depan. Adik-beradik P kita pindahkan ke depan. Yang K pindahkan ke belakang. Okey, kalau kita nak cari P, nak jadi P1 saja, yang lain semua pindah ke belakang. Tetapi dia ada 2 P, tak boleh. So, kita kena faktorkan. Tak ada cara lain nak satukan dia. So, P kita dapat K tambah 1. Okey. Apabila kita darab balik, kita akan dapat KP. P darab 1 dapat P. Kemudian, okey, sikit lagi. Mak cikgu buat kat sini. Jadi, tinggalkan P sahaja. Okay, nampak? Daripada 2P, bila kita faktor dapat P saja. Dan ini darab pindah jadi bahagi. Jadi jawapan dia K kuasa 2, K tambah P. Okey? Ini jawapan dia. K kuasa 2 sama dengan K tambah P. Ungkapkan P dalam sebutan K. Okey? Macam mana nak mulakan daripada berserenjang. So, garis pertama kita anggap M1. Kita dapat ni K. Garis yang kedua kita anggap M2. Dan sebab dia serenjang, kita gunakan maklumat ni. Darabkan K dengan M2 ni. Samakan dengan negatif 1 dan kita selesaikan. Okey, next. Soalan nombor 7. Soalan yang terakhir. Kita bacakan soalan. Raja di sebelah menunjukkan satu garis lurus. Okey, ni satu garis lurus ya, garis lurus PQ dan ni persamaan dia. Boleh tolong highlightkan persamaan ni. Boleh rujuk buku gambar Raja ni tak terang. Okey. Bersilang dengan PX dan paksi X dan paksi Y. Okey, garis tu macam tadilah bersilang. Ini nama dia paksi X, ini adalah paksi Y. Koordinat titik tengah PQ. Okey, jadi macam mana nak dapatkan titik tengah? Awak dah tahulah macam tadi kan. Kena dapatkan dua koordinat dulu. Jadi, kita kena dapatkan apakah nombor yang memintas pada paksi X dan apa yang memintas pada paksi Y. Jadi, daripada persamaan ni, okey, kita cari dulu. Macam cikgu cakap tadi, kalau pintasan ni pintasan X kan. Kalau pintasan X, apa yang kosong? Y yang kosong, Y yang sifar. Jadi, kita ganti kat sini persamaan tu Y kosong. Okey, sebab apa boleh guna persamaan ni? Sebab titik P dan titik Q berada di atas persamaan ni. Jadi, bila Y kosong, kita akan dapat X adalah negatif 8. Jadi, kita tahu kat sini, ini adalah negatif 8. X dia negatif 8, Y dia sifar. Nampak kan logik kan, negatif 8 sebab kalau kat sini positif, di sebelah kiri negatif. Okey, untuk seterusnya, untuk mendapatkan pintasan Y pula, kan pintasan Y, Q ni. Kalau pintasan Y, kena ingat X yang kosong. Jadi masukkan X kosong kat situ dan buatlah sedikit pengiraan. Nanti awak akan dapat Y dia adalah negatif 4. Logik lah kan berada dekat bawah. Jadi koordinatnya bukan negatif 4 sifar. Okey, sifar pula sifar.
Tapi koordinat dia adalah sifar sebab dia pintasan y-x kan yang sifar. Negatif 4. Jadi kita dah tahulah, dah dapat dah koordinat P adalah negatif 8, 0. Q adalah 0, negatif 4. Jadi soalan A, bolehlah jawab soalan A. Koordinat titik tengah, gunalah koordinat titik tengah. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi koordinat titik tengah awak akan dapat negatif 4, negatif 2. Okey, dah terjawab dah soalan A. Okey, awak dah tahu nak guna formula, cuma awak tak tahu koordinat. Inilah cara nak menentukan koordinat P dan Q menggunakan persamaan yang diberi. Kalau pintasan X, Y yang kosong, gantikan. Kalau pintasan Y, X yang kosong, dapatlah titik dia. Jangan terbalik pula, 0, negatif 8. Sepatutnya negatif 8, 0. Sebab dia pintasan X. Okey, Y yang kosong, pintasan Y, X yang kosong. Okey, manakala soalan B pula, soalan yang terakhir. Nilai M dan N. Dia suruh cari nilai M dan N jika, okey, ini adalah bentuk pintasan merupakan pembahagi dua sama serenjang PQ. Jadi, kita dah tahu kan tadi, pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Maksudnya, kalau cikgu padam kat sini, ni PQ. Okey, persamaan tu dia membahagi dua PQ. Persamaan ni serenjang. Okey, maksud dia lah. Sekejap. 90 darjah. Serenjang 90 darjah. Dia bahagi sama ni. Jadi titik tu kita dah tahulah, titik dia adalah titik tengah dia. Negatif 4, 2. Jadi persamaan ni sebenarnya dia dah bagi, inilah persamaan dia. Okey, ini adalah persamaan yang garis merah tu tadi. Jadi macam mana kita maklumat apa yang kita nak dapatkan? Kita dapatkan M1, kita dapatkan M2. Macam mana nak dapatkan M1? Kan kita ada dua garisan kan, PQ tu. PQ tu kita anggap sebagai M1 dan garis baru ni tadi yang warna merah ni kita anggap M2. Okey, kita gunakan maklumat tu. Kita cari M1. Cikgu guna muka surat baru. M1 daripada persamaan yang dibagi tu, X tambah 2Y. Okey, kita kena modify, kena jadikan Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kita bahagi negatif 1/2. Semuanya bahagi 2. Negatif 8 bahagi 2. Okey, yang ini nombor dia ni negatif 1. Jadi, negatif 1 bahagi 2X. Kita ambil pemalar dia. Yang ni negatif 8 pun bahagi 2. Jadi, kita akan dapat, selesaikan dulu. Jadi, kita tahulah kat sini kecerunan dia adalah, ini adalah M1 dia. Negatif 1/2. Okey, sekarang. Okey, kita dah dapat M1. Okey, sekarang memanglah dia dah bagi nilai kan garis merah ni dalam bentuk persamaan dia dalam bentuk macam ni. Tetapi dia suruh cari M dan N. Okey, dia suruh cari M dan N. Jadi, untuk yang ini kita kena buat juga persamaan, sebab kena buat juga persamaan yang kita buat sendiri. Okey, persamaan buat sendiri tu maksudnya apa? Kita guna formula ni, Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Nanti kita comparekan dengan persamaan yang dibagi untuk mendapatkan M dan N tu. Jadi, tetapi kalau nak guna yang ni, ini kan serenjang. Serenjang tak boleh guna M1. Okey, serenjang kena dapatkan M2. Okey, macam tadilah. Okey, M1 dia negatif 1, M2 samakan dengan negatif setengah pula. Okey, negatif 1. Jadi, kita dapat M2. Kalau awak kira nanti, negatif 1 bahagi dengan negatif 1/2 atau 2 pergi ke sana. So, dia akan dapat M2 dia adalah 2. Ini adalah M1.
Okey, jadi maksudnya kita kena buat sendiri persamaan pembahagi dua sama serenjang, macam contoh contoh berapa tadi? Macam contoh 5 tadi kan? Okey, macam contoh 5 tadi. Okey, kita kena buat sendiri dulu. Okey, jadi titik dia nak ambil apa? Titik dia ambil titik tengah tadi yang kita dapat tu, -4, -2, sebab garis serenjang dia lalu di tengah-tengah. Ingat -4, -2. Jadi Y -2. Kecerunan dia ambil M2 sebab dia serenjang. Okey, X dia tadi tolak dengan -4. Jadi awak selesaikan, dapat 4 sama dengan 2X tambah 8. Jadi kita selesaikan, 8 tolak 4 dapat 4. Okey, Y sama dengan kat mana silap? Oh, silap dekat sini. Ni 2. Sini 8 tolak 2 dapat 6. Okey. Kemudian ini persamaan pembahagi 2 sama serenjang yang kita dapat. Kita comparekan dengan yang ni, kita comparekan X per M tambah Y per N sama dengan 1. Okey. Tapi sebelum tu kita kena tukar persamaan ni ke dalam bentuk pintasan. Jadi macam mana nak tukar dalam bentuk pintasan? Okey, bentuk pintasan awak kena tahu bentuk dia macam tadi. X per A tambah Y per B samakan dengan 1. Ini bentuk pintasan, kena tahu. Okey, ni persamaan bentuk pintasan. Jadi, macam mana daripada persamaan umum Y sama dengan MX tambah C, kita nak tukar kepada bentuk pintasan. Jadi, cuba kita perhatikan bentuk ni. X dan Y berada di depan. Okey, yang tak ada huruf X dengan Y kena pindahkan di belakang. Jadi, kita kena buat, kita kena susun X dulu. X ni, okey, kita kena susun. Dia bawa ke depan, dia jadi -2X tambah Y sama dengan 6. Nampak tak? Okey, X ni bawa ke depan, dia jadi -2X tambah Y. Okey, Y sama dengan 1 ni nombor sahaja. Okey, maksudnya huruf X dan Y berada di depan, nombor berada di belakang. Jadi bentuk pintasan dia mesti yang belakang tu mesti jadi 1. Okey, daripada persamaan Y sama dengan MX tambah C, persamaan garis lurus, yang belakang tu kalau nak tukar kepada bentuk pintasan, kita kena tengok nombor yang belakang tu mesti jadi 1. Jadi macam mana nak jadikan 1? Semuanya kena bahagikan dengan 6. Okey, bila 6 bahagi 6 dapat 1. Yang ini pun bahagi 6. Yang depan pun bahagi 6. Syarat dia. Dan kita selesaikan, kita akan dapat -X per 2 bahagi 6 dapat 3. Yang ni Y per 6, yang ini adalah 1. Sekarang nampak daripada persamaan garis lurus dengan menggunakan Y tolak Y1 ni, okey, kita dah dapat kepada persamaan arm dia Y sama dengan MX sama C. Dan daripada sini kita kena tukar kepada bentuk persamaan pintasan. Okey, macam contoh 5 tadilah cikgu kata, daripada guna formula ni, akhir sekali kita juga boleh tukar kepada bentuk pintasan. Macam mana cara dia? Kita yang belakang, mula-mula kita susun dulu. XY duduk di depan dan nombor di belakang. Kemudian kita fikir, kalau 5 dekat belakang, so semuanya bahagi dengan 5. Kalau 6, semuanya bahagi 6. Sebab 6 bahagi 6 dapat 1. Maka dah terjadilah bentuk pintasan, persamaan bentuk pintasan. Jadi, macam mana nak menjawab soalan tadi? Kita cikgu tulis kat sini lah ya, tak muat. X tak, okey, dah tak boleh naikkan dah. X per M, ini daripada soalan tadi Y per N sama dengan 1. Jadi, sekarang apa yang kita buat, kita bandingkan dengan yang dia bagi tadi tu, daripada soalan. Jadi, kita tahulah M adalah 3. Nanti awak rapatkan. Sebab cikgu dah tak muat ni. Okay? Jadi M, awak tengok. Compare M adalah -3. Sebab dia ada negatif kat sini. Okay? M adalah -3.
M adalah negatif 3. Manakala N, ni N kan? N duduk di bawah Y. N adalah 6. Okey? Itu dia cara macam mana nak menjawab soalan yang menggunakan konsep garis lurus serenjang. So, kalau garis lurus serenjang dalam periksa mesti ada ayat ni lah. Pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya ada satu garis lurus dan dia membahagi katakan garis AB. Maksudnya pembahagi dua sama serenjang, dia bahagi dua garis tu dan berserenjang. So, nak dapatkan titik ni kena guna formula titik tengah. Okey? Itu sajalah, nanti awak ulang balik. Fahamkan balik 3 soalan tu. Okey? Nanti awak turn in jawapan di dalam Google Classroom. Terima kasih.